السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis عن أبي مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه 5 صلوات، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, nazala Jibril. Nabi kata, satu hari Jibril turun jumpa aku. Fa'ammani fasallaitu ma'ahu. Nabi kata, Jibril jadi imam sembahyang, aku ikut dia. Thumma sallaitu ma'ahu. Kemudian aku semayang sama dengan dia. Summa sallaitu ma'ahu. Kemudian aku semayang sama dengan dia. Summa sallaitu ma'ahu. Kemudian aku semayang sama dengan dia. Summa sallaitu ma'ahu. Kemudian aku semayang sama dengan dia. Yahsubu bi asabi'ihi 5 salawat. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku bilang dengan jari-jari aku ada 5 sembahyang yang Nabi sembahyang berimamkan Jibril alaihi salam. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa ibadat sembahyang ni Allah Subhanahu wa taala hantar Jibril mai ajak Nabi. Jibril turun mai bukan setakat ajak beritahu, tapi Jibril alaihi salam turun mai, Jibril demonstrate dekat Nabi, bagi Nabi tengok macam mana cara semayang. Jibril semayang, Nabi ikut. Jibril takbir macam mana, Jibril baca apa, Jibril rukuk macam mana, Jibril i'tidal macam mana, Jibril sujud macam mana Jibril buat, macam itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kena buat. Dan macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, macam itulah kita kena buat. Ini sembahyang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Sulaiman Buraidah an abihi عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صلي معنا هذين يعني اليومين أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Sulaiman Buraidah, kata dia hadis ini daripada bapa dia. Bapa dia kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat
Nabi SAW satu hari ditanya oleh seorang lelaki. Bapa kepada Sulaiman ni, dia cerita ketika dia tengah duduk sama dengan Nabi SAW, tiba-tiba mai satu lelaki tanya Nabi. Sa'alahu an waqti salat. Laki-laki ni mai tanya Nabi SAW tentang waktu sembahyang. Yang kata subuh tu masuk bila, habis bila. Yang kata zuhur tu masuk bila, habis bila. Yang kata asar tu masuk bila, habis bila, dan seterusnya. Faqala Nabi SAW, Nabi jawab dekat kawan yang tanya tentang waktu sembahyang ni. Nabi kata, salli ma'ana hadaini, yakni al-yawmain. Nabi kata, la macam ni, 2 hari ini sembahyang sama dengan kami. Maka hadis itu lanjut dia cerita Nabi SAW sembahyang pada hari mula. Nabi tunjuk masuk waktunya bila. Pada hari yang kedua Nabi sembahyang, Nabi tunjuk akhir waktu sembahyang itu bila. Maknanya tentang sembahyang ni bukan sahaja kaifiat sembahyang tu, bahkan termasuk juga tentang waktu nak sembahyang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihi salam, dan ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, a'tama Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailah hatta zahaba 'ammatul lail wa hatta nama ahlul masjid thumma kharaja fa shalla. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, satu hari Nabi SAW keluar lewat untuk sembahyang Aisyah. Macam biasa sahabat-sahabat ni sembahyang sama dengan Nabi. Lepas sembahyang maghrib, Nabi balik rumah dia. Rumah dia tepi masjid saja. Sahabat tunggu punya tunggu, Nabi tak keluar. Tunggu punya tunggu, Nabi tak keluar. Tunggu punya tunggu, Nabi tak keluar. Nabi keluar mai selepas tengah malam. Sahabat tunggu kerana nak sembahyang Aisyah dengan Nabi. Sahabat tunggu sudah masuk waktu Aisyah, tapi Nabi tak muncul. Sahabat tunggu sampai lewat malam, baru Nabi SAW keluar. Kata Aisyah, hatta zahaba 'ammatul lail, sehinggalah sebahagian besar daripada malam sudah habis. Ulama hadis kata sampai melewati, lepas tengah malam, baru Nabi mai ke masjid ni. Wa hatta nama ahlul masjid. Aisyah kata Nabi mai tu sebahagian besar daripada ahli masjid dah tidur habislah, baru Nabi mai. Summa kharaja, kemudian barulah keluar Nabi SAW mai ke masjid ni. Fa shalla, Nabi sembahyang Aisyah. Faqala Nabi SAW, lepas habis sembahyang Aisyah, Nabi SAW bersabda. Nabi kata, innahu lawaqtuha. Nabi kata, sesungguhnya inilah waktu yang paling cantik untuk sembahyang Aisyah. Lepas dah tengah malam dah, Nabi kata inilah waktunya. Maksudnya inilah waktu yang paling cantik untuk sembahyang Aisyah. Laula an asyqa ala ummati. Maksudnya, kalaulah sekiranya tidak kerana nak memberatkan umat aku akan suruh umat aku sembahyang Aisyah time ni. Tetapi kerana nak suruh sembahyang Aisyah pukul 12, pukul 1 ni memberatkan umat aku, maka kita sembahyang Aisyah apabila masuk waktu Aisyah. Tapi Nabi kata, kalaulah tidak kerana memilih waktu Aisyah tu tengah malam macam tu,
memberatkan umat aku suka time tu untuk sembahyang Isyak. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia, makatna zata lailah nantaziru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li salatil Isya. Nantaziru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li salatil Isya al-akhirah. Fa kharaja ilaina hina dhahaba thuluthul lail aw ba'dah. Fala nadri ashay'un shaghalahu fi ahli aw ghairu dhalik. فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia, pada satu malam kami ni tertunggu-tunggu Nabi. Cerita macam tadi, lepas sembahyang maghrib, sahabat tu tunggu Nabi nak sembahyang Isyak. Tunggu Nabi tak mai. Nantaziru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li salatil Isya al-akhirah. Kami duk tunggu Nabi kerana nak sembahyang Isyak yang sudah lewat sangat. Duk tunggu Nabi lagi. Fa kharaja ilaina hina dhahaba thuluthul lail aw ba'da. Dah lepas sepertiga ataupun lebih daripada sepertiga malam dah, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Fala nadri ashay'un shaghalahu fi ahli aw ghairu dhalik. Kami tak tahu apa yang menyibukkan Nabi sehingga Nabi tak keluar pada awal waktu macam yang duk sembahyang selalu. Apa yang menyibukkan Nabi tentang keluarga dia, ataupun apa hal yang menyebabkan Nabi sibuk sampai keluar lambat, kami tak tahu. Kata anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab ni. Faqala hina kharaja, Nabi SAW bila dia keluar mai, dia tengok orang pun tinggal tak banyak dah. Pakat sembahyang dulu, pakat balik pun banyak dah, macam-macam. Tinggal pun dah tak berapa ramai dah. Nabi SAW kata, innakum latantaziruna salat. Nabi kata, sesungguhnya hampa semua ni tunggu nak sembahyang. Nabi kata, ma yantaziruha ahlu dinin ghairukum. Nabi kata, tak pernah ada orang agama mana pun yang tunggu waktu sembahyang macam mana hampa tunggu ni. Nabi kata, walaula an yasqula ala ummati la sallaitu bihim hadhihi as-sa'ah. Nabi kata, kalaulah kerana tunggu ni memberatkan umat aku akan pilih waktu ni untuk sembahyang Isyak. Aku akan pilih Isyak ni lewat macam ni. Summa amara al-mu'adzin, kemudian Nabi memerintahkan tukang bang, fa aqama salah, suruh dia iqamah untuk sembahyang, wa shalla, dan Nabi pun sembahyang pada waktu itu. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada hadis-hadis ni tuan-tuan, kita faham. Yang pertama sekali, sembahyang ni satu benda yang dituntut. Yang kedua, sembahyang ni mesti menepati macam mana sembahyang yang Jibril tunjuk dekat Nabi, yang Nabi tunjuk dekat umat dia. Yang ketiga, kita faham daripada hadis ni bahawa walaupun sembahyang disuruh pada awal waktu, sembahyang Isya kalau lewat itu lebih disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena faham. Setengah orang dia faham selapik. Dia faham kita sembahyang bagus awal waktu. Lepas maghrib ada kuliah habis lambat, dia sembahyang dulu lah. Mengaji tak habis. Ada jadi. Kita tengah duk mengajar, tengok belakang duk buat satu jemaah duk sembahyang. Kita ingat kot dia singgah sat sebab tak dia nak pergi kelas dah. Lepas habis sembahyang sambung dengar boleh. Sebab apa? Sebab dia nak ambil sembahyang awal waktu. Sedangkan ada hadis yang menceritakan Nabi SAW, dia suka kalau sekiranya Isya ni dilewatkan sedikit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita dapat yang akibat daripada mukadimah yang kita baca.
kita memilih untuk baca Bahrul Mazi jilid 2. Bahrul Mazi jilid 2. Dan jilid 2 ni adalah jilid yang menceritakan tentang bab salat, bab sembahyang. Yang saya garapkan dalam mukadimah tadi itu adalah hadis-hadis yang menyentuh tentang waktu sembahyang yang menjadi awal kepada jilid 2 ni. Daripada muka surat 3 tu sampailah kepada muka surat 29, dia menceritakan tentang benda yang saya baca tadi. Dan dia detail sangat tentang benda-benda tu. Saya dah tengok sepintas lalu petang tadi. Kalau kita baca pun dia agak membosankan, sebab dia duk benda tu aja. Dia nak cerita masuk waktu subuh bila, habis waktu subuh bila, masuk waktu zuhur bila, habis waktu zuhur bila, masuk waktu asar bila, habis waktu asar bila. Dia cerita benda tu saja dekat 30 muka surat. Dekat 30 muka surat. Sedangkan kita hari ni bunyi bang kita semayang. Kita hari ni takwim waktu semayang ada, kita tengok masuk waktu kita semayang. Kita hari ni lagi moden, ada jam solat, bunyi aja kita semayang. Bukan kata benda tu tak perlu, tetapi dia bincang terlalu panjang. Maka kita ringkaskan saja. Tuan-tuan terus ke muka surat 30. Muka surat 30 tu dia nak start cerita pasal sembahyang. Saya memilih tajuk ni pasal apa? Pasal hari ni menjadi kecenderungan sebahagian besar daripada orang-orang ni bercakap tentang cara sembahyang Nabi. Kecenderungan hari ni, di mana-mana orang bercakap. Ada yang bercakap cara elok, ada yang bercakap cara mencabar, ada yang bercakap macam-macam cerita. Yang mai kata ni hang semayang ni tak betul, tak macam Nabi semayang, itu ada satu style. Ada yang mai kata ni macam ni punya buat tak kena ni, kalau ikut hadis Nabi kata macam ni, itu satu style. Kita nak tengok secara khusus hadis-hadis yang ada yang menceritakan tentang sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenar-benarnya Nabi sembahyang macam mana? Adakah macam kita dah buat hari ni, ataupun Nabi buat lagu lain, kita buat lagu lain sikit? Hak kita buat lagu lain tu kita ikut siapa? Kita nak tengok dari segi hadisnya kata macam mana. Cara Nabi takbir macam mana? Dia akan cerita detail dekat kita. Cara Nabi takbir macam mana? Nabi angkat tangan lagu nak karate chop tu kah? Nabi angkat tangan buka lagu tu kah? Nabi angkat tangan sampai di telinga kah? Nabi angkat sampai hubung-hubung kepala kah? Nabi angkat macam orang surrender lagu tu kah? Macam mana cara Nabi buat? Hadis ada menceritakan semuanya. Kalau kita tak tahu secara tepat benda ni, kadang-kadang dia mengundang kepada sangka-sangka yang bukan-bukan. Kita tengok dia ni semayang itu, kita tahu dia ni semayang lagu tu, dia mazhab apa. Kita tak tahu, kerana tu kita ingat macam-macam. Kita nak tahu lah ni hadis cerita macam mana, itu ceritanya. Kita nak tahu Nabi SAW bacaan dia macam mana. Yang kata doa iftitah yang Nabi baca tu macam mana? Adakah Nabi start daripada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, ataupun ada yang kata Nabi start Allahu Akbar terus wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh, macam mana? InsyaAllah dia akan sentuh dalam bab yang kita pilih untuk baca ni. Yang kata rukuk Nabi macam mana? Nabi rukuk mata dia di mana? Hadis cerita tuan-tuan, kita tak pernah ambil tahu benda ni. Nabi rukuk mata dia di mana? Di tempat sujud ke di ujung jari kaki dia ke? Ketika rukuk jari Nabi yang duk pegang lutut tu rapat ke buka ke? Hadis menceritakan secara detail tentang benda ni. Kita nak tahu Nabi SAW dia i'tidal macam mana? Dia i'tidal sambil angkat tangan ke, dia i'tidal badan saja ke? Ataupun Nabi buat dua-dua macam ke? Hadis ada menceritakan tentang benda ni. Kita nak tahu sujud Nabi macam mana? Nabi sujud yang kata atas 7 anggota tu bagaimana keadaan dia? Tapak kaki Nabi ketika sujud, kedudukan dia macam mana? Jari tangan Nabi ketika sujud buka ke ataupun rapat ke? Diceritakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tengok yang kata tahiyat Nabi ni macam mana? Bacaan tahiyat Nabi macam mana? Jari Nabi ketika tahiyat macam mana? Kita tengok ada orang semayang tahiyat jari dia bergerak macam tu. Adakah bergerak itu ada hadis yang menceritakan ataupun tidak ada? Kita nak tahu. Pasal kita tak mau duduk dalam kesamaran, teraba-raba, berburuk sangka dengan orang.
Kita semayang sebelah dia, tengok jari dia duk kodek. Kita kata dia di mana pergi belajar pula. Kita tak tahu cerita. Bila kita jumpa, kita tahu cerita dia apa. Dan bagaimana Imam Syafi'i memahamkan hadis tu. Kita akan tengok dan terpulang kepada kita. Bersetuju dengan yang mana satu. Setidak-tidaknya kita ada ilmu tentang benda-benda ni. Rupanya ada hadis yang menceritakan perbuatan yang macam ni. Kita tak tahu. Kerana tak tahu kita tuduh macam-macam kepada sesetengah pihak. Ini kebaikan kita baca benda-benda macam ni. Perbezaan pendapat yang berlaku di kalangan ulama mazhab misalnya tentang semayang. Pasal apa wujud perbezaan pendapat itu? Apa hadis yang menyebabkan Imam Syafi'i ingat macam ni, Imam Hanbali ingat macam ni? Kita nak tahu apa punca hadis dia dan kenapa Imam Syafi'i simpulkan macam ni, Imam Hanbali simpulkan macam ni. Ada dibincangkan di dalam bab ni. Kita nak tahu semayang qadha ni ada ke tak ada? Banyak tuan-tuan, bab ni nampak senang. Bunyi kata bab semayang. Kita kata Allah, berapa puluh tahun nak mengaji bab semayang tak habis-habis. Kita memang tak habis mengaji lagi tuan-tuan. Ini kita kena tahu. Yang kata qadha semayang tu ada ke tak ada? Nabi pernahkah qadha semayang? Kita nak tahu. Hadis yang mengatakan Nabi SAW pergi turun dalam perang Khandaq sehingga kan asar terlepas. Bila diperingatkan oleh Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar kata, Ya Rasulullah, aku tak dah nak semayang asar ni, duk sibuk dengan perang musuh macam-macam ni. Nabi kata, aku pun belum lagi. Kemudian Nabi dan sahabat-sahabat semayang asar di dalam waktu maghrib. Adakah itu dipanggil qadha ataupun macam mana? Ada di dalam bab yang kita nak baca ni. Dan kita nak tengok macam mana cara. Kalau kata ada, macam mana cara Nabi buat yang kata semayang qadha tu. Semayang qadha tu ada ke iqamah sebelum semayang? Itu pun nak kena tahu. Kita nak tengok Nabi buat macam mana. Kita nak tengok pula yang kata semayang qadha tu, kalau ada, bolehkah dibuat secara berjamaah? Bolehkah semayang qadha secara berjamaah? Kalau boleh, macam mana keadaan dia? Bagaimana yang berlaku pada zaman Nabi SAW? Semua ada di dalam hadis-hadis Nabi. Kita saja yang tak baca. Maka kita tak belajar dan kita tak tahu apa cerita dia. Semayang tentang semayang qabliyah dan ba'diyah ni. Apa semayang yang ada qabliyah, yang ada ba'diyah? Ada tak ada semayang yang tak ada qabliyah, tak ada ba'diyah? Kenapa wujudnya pendapat ulama yang mengatakan yang ni sunat yang dituntut, yang ni sunat yang tak dituntut? Macam mana boleh timbul pendapat yang kata lagu tu? Dia ada bincang di dalam kitab yang kita pilih untuk nak baca ni. Kita nak tahu yang kata qabliyah maghrib, qabliyah isya ni ada hadis ke tak ada kah? Kalau ada hadis tu kuat ke tak kah? Apa pendapat ulama tentang benda-benda ni semua? Kita nak tengok insya-Allah tuan-tuan. Kita nak tengok bab azan daripada awal-awal bab azan, asal usul azan ni macam mana. Yang dikatakan tukang bang, muazzin ni, dia disunatkan tarjih sebelum azan. Tarjih itu apa? Macam mana cara tarjih yang ditunjukkan, yang diajak oleh Nabi SAW. Yang kata Tok Bilal, bila bang ni jari dia posok dalam lubang telinga, adakah itu disuruh oleh Nabi? Ada tunjuk daripada hadis Nabi ataupun reka dia? Ada dibincangkan di dalam bab yang kita pilih untuk nak baca ni. Doa antara azan dan iqamah yang dia baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, itu doa tu bila? Lepas azan ke, lepas iqamah ke, lepas azan dan iqamah ke, bila? Ada disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Bacaan Fatihah, kita semua pergi Mekah buat haji, kita pergi Mekah buat umrah. Imam di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak bunyi bismillah. Macam mana ni? Pasal apa yang dia pergi terus bunyi Alhamdulillah, tidak bunyi bismillah? Pasal apa dia buat macam tu? Adakah hadis yang menunjukkan kepada buat macam tu? Dan kenapa Imam Syafi'i pula kata sunat bismillah? Di mana timbul perbezaan pendapat ni? Apa hadis dia yang sehingga menyebabkan timbul perbezaan pendapat ni? Semua ni tuan-tuan, kalau nak cerita malam ni mukadimah saja habis. Tak baca kitab ni tuan-tuan. Saya cuma nak bagi tuan-tuan nampak bahawa bab sembahyang ni luas perbincangan dia. Luas perbincangan dia. Kita bukan nak bincang 13 rukun sembahyang. Itu tuan-tuan dah tengok lama. Kita nak tengok dalam lagi tentang perlakuan sembahyang tiap-tiap satu ni. Sabitan hadisnya bagaimana?
bagaimana ulama-ulama mazhab mengambil faham daripada hadis-hadis ni semua. Dan kita berdiri di atas mazhab Syafi'i, kerana itu mazhab yang diterima oleh semua majoriti orang di Malaysia ni. Cuma kita nak luaskan sikit, nak tengok mazhab lain kata macam mana, supaya kita tidak menyalahkan orang yang buat berlain daripada kita. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita buka muka surat 30, kita masuk bab ma jaa fil waqtil awal min al-fadli. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis waktu yang pertama dan kelebihannya. Ini mula-mula sekali dia nak cerita, kata semayang ni cantik awal waktu. Apa kelebihan sembahyang awal waktu? Ketahuilah saudaraku, adalah semayang itu ada bagi tiap-tiap waktunya. Masa yang afdal sembahyang ialah di awal waktu. Dia kata yang kata semayang ni, untuk 5 waktu sembahyang fardu ni, masa yang afdalnya ialah awal waktu. Sebagaimana kenyataannya daripada hadis yang sahih yang telah dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia, an Ali bin Abi Talib anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Ali. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dia. Nabi kata, hai Ali, salatun la tuakhirha. Nabi kata, wahai Ali, ada 3 perkara jangan engkau takhir, jangan engkau lewatkan dia. Nabi satu hari, Nabi panggil Sayyidina Ali, Nabi kata begitu kat dia. Nabi kata, ya Ali, salatun la tuakhirha. Nabi kata ada 3 benda dalam hidup kita, dalam dunia kita ni, ada 3 benda jangan duk buat lambat, jangan duk buat lewat. Nabi kata, kerana jikalau takhirkan dia, nescaya mendapat rugi yang besar, ataupun mendatangkan mudarat, ataupun beroleh kemaluan pula. Dia kata beroleh kemaluan ni maksudnya boleh malu pula. Boleh malu. Ini pun satu masalah ya kan. Dia maksud lain, kita ingat lain pula. Dia kata boleh kemaluan. Dia kata kalau 3 perkara ni kita buat lambat, dia kata kita boleh malu. Maksudnya malu dengan Tuhan esok. Malu dengan Tuhan. Tuhan suruh lagu lain, kita buat lagu lain. Malu dengan Tuhan. Nak jawab apa depan Tuhan esok. Dan lainnya lagi. Kata dia, as-salatu iza anat, wal janazatu iza hadarat, wal ayyimu iza wajadta laha kuf'an. Maksudnya ialah, yang pertama, sembahyang fardu yang 5 waktu, jangan buat lambat. Nombor 1, sembahyang fardu, jangan buat lambat. Lagi kita tarik lambat, lagi kita malas nak sembahyang. Sembahyang waktu yang 5 ni jangan duk buat lambat. Apabila telah datang waktunya, maka hendaklah segerakan dia, dan janganlah mentakhirkan dia. Dan yang keduanya, mayat. Apabila telah hadir dia, maka hendaklah tanamkan dengan segeranya. Tak usahlah nanti-nanti untuk nak mentakhirkannya. Yang kedua, mayat. Mau bagi cepat. Kalau dia orang baik pun kita nak cepat, kalau dia orang yang bermasalah pun kita nak cepat. Itu yang kedua yang Nabi SAW pesan kepada menantu dia, Ali bin Abi Talib. Dan yang ketiganya ialah perempuan, sama ada bujang, janda ataupun anak dara. Apabila telah engkau dapat sepatut orang baginya, maka hendaklah nikahkan dia. Yang ketiga, Nabi kata perempuan, sama ada perempuan ni janda, ataupun dia masih anak dara, ataupun dia apa? Dia panggil lagi galasia apa? Sedap dia andar tu bunyi tak elok. Dia tukar dah ni, dia panggil galasia, gadis lanjut usia. Galasia bunyi sedap. Kan? Dia tak kira orang perempuan ni dia duduk di peringkat mana. Adakah dia janda, ataupun dia anak dara, ataupun dia galasia. Kan? Jadi tak kira dia duduk di kategori mana. Perempuan ni, Nabi kata apa? Kalau dapat orang yang kufuk dengan dia, yang nampak okey, yang nampak sesuai, secucuk, sepadan, bagi tiba.
Pasal apa? Dia macam time bomb. Dia macam bom jangka. Dia nak meletup bila kita datang. Dan meletup ni boleh berlaku dalam macam-macam cara. Jadi Nabi SAW kata ini 3 benda jangan buat lambat. Kata At-Tirmizi ini hadis hasan lagi gharib, dia kata. Kemudian lepas itu pun dia main cerita tu lah, waktu yang 8 untuk sembahyang tu apa dia cerita macam-macam. Satu dia kata waktu yang afdal tu ialah waktu awal lah. Waktu yang ikhtiar tu dia kata boleh pilih daripada masuk waktu sampailah sebelum nak ujung waktu itu ikhtiar. Kita boleh pilih mana-mana waktu. Kemudian waktu yang makruh, waktu yang haramnya bila, itu semua kita sudah maklum. Tuan-tuan buka muka surat sebelah. Ya, ni tuan-tuan jilid 2 ni habis. Bab semayang tak habis ni. Dia ada jilid 3 lagi sambung bab semayang. Mana yang rasa-rasa macam familiar bagi kita, saya skip. Kita ambil yang penting-penting. Muka surat sebelah dia kata yang tengah tu 71 tu dia kata menyegerakan menanam mayat dan hukumnya. Dia tulis pitan tu. Wahai saudaraku, pada masalah tadi ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan jangan takhirkan, jangan lewatkan jenazah ataupun mayat. Kata Imam Syafi'i di dalam pada bab al-amal fil janazah. Dan aku sukakan apabila mati seseorang, janganlah ahlinya ataupun keluarganya segerakan mandinya, kerana terkadang-kadang berlaku pengsan sahaja atasnya, maka berupalah kepada orang-orang serupa dia telah mati, sehinggalah dilihat orang-orang akan alamat-alamat matinya yang ma'ruf padanya, seperti terlentuk 2 kakinya, tiada terdiri dan terkulai 2 tangannya, dan beberapa alamat yang diketahui orang dengannya akan dia mati. Itu dia. Dia kata nombor 1, apabila seseorang mati, satu gelut kata dia mati dan nak mandi, nak kapan nak pergi tanam, tak salah cepat sampai macam tu. Dia kata kerana ada kes pengsan, nampak macam mati. Baru ni ada seorang abang ke apa, dia lostang lah di mana ke, kata budak saya tengok pagi punya TV3 MHI apa tu, dia duk baca pilihan tajuk dalam surat abang tu, saya tengok orang tu ya sekali. Dia kata ada budak kecil yang disangka dah mati, dah apa orang pakai media apa dah semua, kira confirm mati. Main masa mandi itu nampak macam mana ke kata kenun, rupanya hidup lagi budak ni. Tuan bayangkan kalau pergi kampung dia, nampak kan? Ini cerita. Jadi Islam, tuan-tuan, kitab ni ditulis 60 tahun dulu. Ni kita baca ni tulis 60 tahun dulu. Benda yang seumpama ini juga ada berlaku. Jadi dia kata apa? Tahqiqkan, pastikan kematian dia tu. Memang dia mati. Pada sekira-kira masa yang menasabah untuk nak mensabitkan kematian dia, barulah diuruskan mayat dia. Begitu dia kata. Baik. Kemudian dia kata dia antara alamat-alamat orang mati, dia bagi tahu di situ, dia kata yang ma'ruf pada kita. Ni hasil daripada percaman. Orang kita ni dia ambil cam, dia ambil kenai, tanda-tanda kata orang tu mati. Di antaranya apa dia? Terlentuk 2 kakinya tiada terdiri. Orang mati kaki dia tak, macam kita bila tidur kaki kita legutuk. Orang mati kaki dia tak ada legutuk. Dia terlentuk, legutuk. Itu orang mati. Kaki dia ataupun dia condong pergi ke belah depan macam itu, kaki orang mati. Dan terkulai tangan ni memang habis, out, tak boleh buat apa dah, dia terkulai lembek dah. Dan itu alamat-alamat yang banyak dalam kitab-kitab terang tentang cara-cara nak kenal dia. Baik, dia kata kerana dia kata mensegerakannya itu menunaikan hak kepadanya. Apabila sudah sabit kata dia ni betul-betul mati, maka mandi dan segerakan tanam dia. Dan tiada dinanti lagi dengan menanamnya itu akan raib orang-orang yang raib. Tak usah duk tunggu dah lah. Anak nu duk kerja di Long Pasir, Sabah mana hala nu. Duk di Long Pasir nama tempat pun. Nak keluar mai bot 3 kali. Nak keluar mai ni bot 3 kali. Mula-mula dia naik bot, lepas itu bot naik dia pula. Pasal apa? Dia nak kena kilik bot tu, nak kena kilik dia jumpa pula satu anak sungai pula letak bot tu, dia pula naik bot pula. Dia naik bot naik dia naik bot, lepas semua 3 kali baru sampai
Baru sampai di tempat yang ada feri besar, naik feri pula tapa mai satu pekan, baru ada fokus sampai terbang apa hak kipas kiri kanan ni. Lepas tu baru nak mai bandar besar, barulah nak tangkap mai satu apa kapal terbang apa 737 ke apa, baru boleh balik mai sini. Nak tunggu dia sampai tu pun tak tahu bila baru boleh sampai. Nak taruh juga mayat ni, nak bagi anak tu tengok. Dia kata jangan sampai begitu. Pasal apa? Perbuatan itu sudah mendera mayat ni. Hamba Allah yang mati ni sudah didera. Dan lagi apabila telah mati seseorang, pejamkan matanya. Ini dia nak beritahu ni. Benda ni dalam bab jenazah dia ada cerita detail. Pejamkan matanya. Kerana Nabi SAW memperbuat yang demikian itu. Nabi masuk rumah Abu Salamah. Apabila Abu Salamah mati, Nabi tengok-tengok, okey, confirm Abu Salamah sudah mati. Nabi tutup mata dia. Orang mati dia akan buka semua. Sebab sistem kontrol dia semua out Nabi dah. Orang mati dia punya, kita hidup ni kita ada sistem untuk kontrol. Kita boleh kontrol. Orang mati dia loose habis. Dia buka, mata dia terbuka, mulut dia terbuka, habis semua. Kadang-kadang ada orang yang mati ni perut banyak makanan, dia keluar najis habis semua. Ini orang mati. Sebab sistem yang kontrol dia sudah habis. Maka Nabi SAW dia buat apa? Mula sekali mata dia pejam. Kalau dalam hadis Nabi SAW beritahu, Nabi kata mata orang yang nak mati ni, mata tu mengikut roh yang keluar. Itu sebab mata dia celak. Mata orang yang nak mati ni, mata dia celak. Pasal apa? Pasal last sekali mata dia tengok roh dia terbang pergi tu. Mata dia tengok. Itu kata Nabi di dalam hadis dia begitu. So pejamkan mata dia. Kemudian buat apa-apa yang patut pada dia. Kata Imam Asy-Syafi'i, dan katupkan mulutnya. Mulut dia di tengah-tengah, kita tekan tutup. Dan jika takutkan turun dagunya, maka belitkan dengan perca kain ke kepalanya. Pasal apa? Dia bila ni dia loose, macam kita kata tadi. Kita dah tekan bagi tutup, sekali dia buka dia. Dah tengok dia lari. Orang mati semua lagu tu. Tekan bagi tutup, sekali dia buka. Tapi tak bunyi. Tu tak bunyi. Dia buka mulut saja, suara tak bunyi. Budak-budak dia lari. Dia tak faham. Kalau orang tua pun lari, kawan. Pasal kita faham, kita tak patut lari. Baik, masalah. Waktu sembahyang yang disukai sembahyangnya. Dia kata. Adalah Imam At-Tirmizi telah mengeluarkan satu hadis. Lagi akan menunjukkan waktu yang diredai Allah sembahyang padanya. Kata dia, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waqtul awal min as-salah radwanullah wal waqtul akhir afwullah. Maksudnya diriwayatkan daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula waktu awal itu keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yakni semayang di awal waktu bagi tiap-tiap semayang fardu, maka itulah keredaan Allah dan kesukaannya. Masuk waktu kita semayang, Tuhan sayang kita. Tuhan redha kat kita. Pasal apa tuan-tuan? Kita tak tahu. Seminit lagi, sejam lagi, kita tak tahu apa nak jadi kat kita. Tak sah ambulan lalu. Tak tahu. Kawan duduk atas ambulan tu pun tak tahu. Petang tadi dia tak tahu. Pukul 8 dia nak naik ambulan, dia pun tak tahu. Tuan-tuan, bila dengar macam tu, satunya tiba kena ambil. Hari ni hari dia naik ambulan. Kita tak tahu hari kita bila. Takut enggak? Takut. Bukan takut mati, semua orang akan mati. Takut dia main time kita tak bersedia. Maksud tak bersedia apa? Dia main pukul 4, kita zuhur tak sembahyang lagi. Itu makna tak bersedia. Pukul 4 dia main heart attack. Pukul 4 dia main stroke. Pukul 4 dia main kita tak sembahyang zuhur lagi. Kita nak sembahyang zuhur sat lagi. Pukul 4.40 sekali masuk asam. Masa tu 4.30 baru kita duduk cadang nak sembahyang zuhur. Pukul 4 kita kena. Kita kena sedangkan kita tak bersedia. Apa kata kalau pergi terus? Dia kena tu kita jalan terus. Kita jalan dalam keadaan kita berhutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Hutang satu waktu sembahyang. Ini maksud yang agama duk sebut ni macam ni punya cerita. Pasal apa? Pasal hutang tu akan menyebabkan kita menyesal besar depan Allah Subhanahu wa taala itu. So dia kata Allah redha, Allah suka kepada orang yang masuk waktu dia semayang. Apa nak jadi lepas itu pun dia dah semayang dah.
Dia tak ada hutang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah redha kepada orang macam ni. Oleh kerana seorang itu bersegera dia dalam menjunjung dan juga menunaikan titah perintah Allah dengan tiada nanti-nanti lagi, dan dengan tiada bertangguh-tangguh lagi untuk menyempurnakannya kerana sesuatu, maka mustahaklah dia balasan yang lebih banyak dan balasan yang lebih besar, lebih daripada orang yang lambat menyempurnakan suruhan Allah itu. Tuhan akan bagi pahala lebih kepada orang yang hati duk ingat nak tunai apa hak Tuhan suruh. Duk ingat ni masuk waktu pun nak semayang, apa-apa jadi fokus semayang dah. Orang hak ingat macam ni Tuhan sayang lebih daripada kawan hak duk tangguh ataupun kawan hak lupa tu. Itu cerita dia. Dan bermula waktu yang akhir daripada waktu fadilat itu, ampun Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang duk takhir semayang, 4 suku baru semayang zuhur, ke-7 baru semayang asar. Orang hak duk takhir semayang ni, Nabi SAW kata apa? Afullah, Allah ampun dia. Pasal apa? Pasal dia masih semayang lagi, cuma dia pilih waktu yang tak elok. Waktu dah hujung dah baru nak semayang, tapi dia semayang. Semayang tu Allah ampun dia, pasal dia masih lagi sembahyang. Tuan-tuan tengok macam mana keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba dia. Tuhan ni dia tak rigid. Dia tak bagi time kat kita ni 10 minit kena pergi semayang, lepas 10 minit neraka. Tuhan tak buat macam tu. Dia bagi satu time yang menasabah kat kita. Tapi dia habang dalam tempoh masa sejam, dalam tempoh masa 3 jam ni, kalau hampa buat awal, aku bagi pahala lebih. Kalau hampa buat lewat, aku ampunkan hampa. Pasal hampa tak langgar perintah aku, tapi hampa buat ringan perintah aku, aku ampunkan hampa. Mudah-mudahan hampa beringat ke depan jangan buat dah macam ni. Allah Subhanahu wa ta'ala punya nak lepas kita daripada neraka ni begitu kemurahan Allah. Yakni sembahyang orang yang mentakhirkan sembahyang itu ialah lepas daripada murka Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Allah lepas kita daripada murka dia, pasal kita masih sembahyang lagi walaupun lewat. Sebagai seorang yang melepaskan hutang dengan bertangguh, tetapi tiada lampau ia daripada waktunya. Macam orang hutang, bayar ni duk drag, masa duk tarik, tak ada duit tapi tak mau bayar lagi, nak guna kot lain dulu. Lalu duk tarik hutang orang, tak mau nak bayar bagi habis. Tapi nak bayar, bukan tak mau bayar. Esok ni dah dekat nak mati, duk menyawa penat, baru dia habaq kat bini dia, aku hutang dengan Pak Haji Ismail tu 3,000 pergi bayar. Bang dia kata aku rasa payah nak mati. Baru teringat, mungkin hutang ni yang duk buat dia payah dengan nak mati. Tuan-tuan, kadang-kadang dia jadi macam tu. Dia suka duk tangguh ni tak bagus, tapi bayar walaupun lewat itu Tuhan ampunkan dia. Dia kata, maka zahirlah dengan hadis ini akan kelebihan sembahyang di awal waktu itu. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Ali dan daripada Abdullah bin Umar dan daripada Aisyah dan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Masalah dia kata, menyegerakan nikah anak perempuan itu adakah disuruh oleh agama? Ini cerita yang hadis ujung tadi ni sebut apa? Wahai saudaraku, pada hadis tadi sabda Nabi, wal ayyimu iza wajadta kuf'an. Artinya wahai Ali, dan perempuan yang bujang, yang janda ataupun yang anak dara, apabila telah engkau dapat kufuknya, dapat orang yang sepadan untuk bagi nikah dengan dia, maka janganlah engkau takhirkan kahwinnya itu. Nabi kata, kalau kita ada anak perempuan, kita ada kak yang kematian suami, kita ada siapa-siapa lah, orang yang dah jadi janda, anak dara ada dalam rumah kita ni, kalau ada orang main masuk minta, kita tengok dia ni pun takat-takat pengalaman sikit yang ada kat kita, takat-takat ilmu sikit yang ada kat kita, kita suka dia atas bawah, kita nampak okey lah dia bagi jadi orang. Yang perempuan ni pun, kak kita ni, yang perempuan ni, anak kita ni pun nampak berkenan kat budak ni. Budak ni pun nampak okey lah. Tak ada nampak pelik-pelik, tak nampak muka macam jemuan, tak ada nampak macam nak jadi meliput rumah tangga kalau menikah. Nampak dia okey. Nabi kata apa? Bagi kahwin bang. Pasal apa? Simpan ni nak jadi masalah, dia kata. Maka janganlah engkau takhirkan kahwinnya. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um pada bab ma jaa fi amrin nikah, maka pasti lazim bagi segala wali perempuan yang bujang dan yang merdeka lagi baligh
apabila berkehendak mereka itu akan nikah dan menyeru mereka itu kepada redha dan daripada bersuami. Daripada tunjuk tanda-tanda mereka nak kahwin. Anak kita ni dah tunjuklah tanda-tanda dia memang nak kahwin lah, begitu. Bahawa dinikahkan mereka itu. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza talaqtumun nisa fabalaghna ajalakunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Maksudnya dah apabila sudah menjatuh talak sekalian kamu akan perempuan-perempuan, yakni akan isteri, dan telah habis iddah mereka itu, maka janganlah walinya menegah mereka itu bahawa berkahwin akan suami mereka itu. Satu perempuan yang dah cerai, dah habis iddah, dia dah boleh kahwin dah, dan dia dah tunjuk tanda-tanda dia dah berkenan satu laki-laki lain, jangan halang dia. Apabila telah berreda-reda antara mereka itu dengan ma'ruf, dan kita nampak tanda-tanda hak perempuan ni dengan hak laki-laki ni nampak setuju satu sama lain, jangan duk tangguhkan. Quran kata, maka yang demikian itu hukum ke atas wali. Apabila perempuan hendak bernikah, maka segerakanlah nikah akan dia. Itu dalam Quran kata macam tu. Dan pada hadis yang di atas itu, yang lebih zahir ialah kepada seorang yang menaruh anak perempuan ataupun saudara perempuan yang masih bujang, maka datang orang yang patut dengan dia meminang. Nampak orang tu sesuai dengan anak kita, dengan kak kita, dengan adik kita ni, nampak sesuai, maka janganlah ditangguhkan lagi. Kerana apabila menyalahi kaedah yang ditunjukkan oleh Nabi itu dan tiada menurut seperti yang Nabi tunjuk, nescaya sesal kematian hari. Dia bagi amaran. Dah nampak dah budak-budak ni, nampak dah memang elok bagi kahwin. Kita duk buat macam tu, macam ni, duk buat bagi susah tak bagi kahwin. Dia kata takut esok menyesal kot. Dia kata begitu. Ada kalanya oleh kerana memilih amat, tiba-tiba sudahlah terpilihkan yang lebih huduh rupa ataupun huduh tabiat ataupun lebih huduh agama dan sebagainya. Terlampau duk memilih. Pilih punya pilih kena ibu tu buat ni kata. Oh, dia bengkak satu badan. Kan? Terlampau punya pilih. Tak boleh. Sampai orang panggil kat dia apa? Dia ni 1000 syarat dia bagi. 1000 syarat ni apa apa? Syarat ni sampai 1000. Nak menikah, nak perempuan ni macam ni, syarat dia ada 1000. Tak boleh nikah sampai bila-bila. Mana boleh ada satu orang yang menepati syarat yang dia mahu? Tak ada. Manusia ni, nama kata manusia ni ada lebih ada kurang. Nama kata manusia ni ada plus ada minus. Orang putih kata nama kata manusia ni lagu tu. Tak usah kata siapa. Tolak nabi-nabi aja. Lain pada nabi-nabi plus minus. Dia lebih tang ni, dia kurang tang ni. Dia kurang tang ni, dia lebih tang ni. Nama kata manusia lagu tu. Nak cari orang yang perfect, sempurna sampai tak ada cacat celah, tak ada dalam dunia ni. Takat-takat mana patut padan sesuai bagi jalan bang. Macam tu. Baik. Dan ada kalanya boleh jadi anak betina pula dah, dia kata anak perempuan lah. Dia tulis tu kasar sikit. Dan ada kalanya boleh jadi anak perempuan ataupun saudara betina lagi. Saudara perempuan. Anak perempuan ataupun saudara perempuan itu melarikan oleh laki-laki ke rumah qadi. Habis. Dia jadi lagu tu. Kalau qadi dengan tadi dah apa? Dia pelari pergi naratiwat mana nak. Bukan kata nikah tak sah. Akad di sana kalau cukup rukun apa semua apa sah juga, tapi aib bagi keluarga. Aib. Pak duk ada, tok wan duk ada, abang duk ada. Ni apa cerita ni yang sampai pergi balik sana menikah? Aib. Tak banyak sikit dia calang kita. Tak banyak sikit dia palit main muka kita. Jangan sampai jadi macam tu. Dia kata, ataupun dia kata menangkap laki-laki di mana-mana tempat yang didapatinya. Ataupun kita duk taruh-taruh yang Tok Syekh duk kenal kat dia ni tak ditahan. Satu hari jadi cerita. Aduh, banyak dah keluar tuan dalam surah abang, dalam TV, dalam apa. Hampir hari-hari ada kes macam ni. Yang terkini ni kesian tuan-tuan. Ustazah satu. Pergi kerja di Sarawak, mana hala tu. Daripada Kapit, nama tempat pun Kapit. Dia pergi kerja di sana, lepas tu keluar daripada ni nak pergi jumpa kawan dia di satu tempat yang lagi terpencil. Tempat nak pergi pun tak sampai. Di sekolah dia duduk pun tak main mengajar. Barulah orang sedang mana pergi betul-betul ni semua. Awal bulan itu, awal bulan Mei. Tengok-tengok mayat duk terapung atas Sungai Rejang.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini kita takut. Kita takut. Yang kerajaan ni pun satu. Budak-budak perempuan macam ni tak sahlah dia hantar tempat-tempat lagu tu. Tak sahlah hantar budak-budak perempuan macam ni pergi tempat-tempat lagu tu. Saat lagi pergi apa dia perempuan. Laki-laki pun susah ni pula perempuan pergi hantar tempat lagu tu dengan tak menikah lagi, dengan muda lagu tu pergi. Tuan-tuan, jangan buat lagu tu. Kita buat zalim kepada orang kalau kita buat lagu tu. Dia kata ataupun ia memberi malu dengan berzina. Lagi leceh. Kita ada anak perempuan, na'udzubillah min dzalik. Kita ada keluarga perempuan, kau adik perempuan apa semua, dia tu nak menikah, kita duk tak bagi, duk halang, duk tak bagi, duk nak cari calon yang kita ada syarat apa nak. Dia pergi berzina dengan budak jantan dia mau. Aib lagi teruk tuan-tuan. Aib lagi teruk, tak tahu nak sorok muka tangan. Ataupun tiada sedar telah dibuntingkan orang. Tak sedar, tak tengok-tengok dah jadi lagu ni dah. Ini semua adalah akibat-akibat yang mungkin boleh kena apabila kita menyalahi apa yang disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia takut macam tu. Baik. Dia kata maka hendaklah jaga-jaga di atas anak perempuan ini, istimewa pula telah cukup umur. Maka hendaklah kira segerakan nikahnya dengan jalan menerima pinangan laki-laki yang patut. Kalaupun walinya itu telah dipinang orang ataupun sebagainya. Apabila ada orang masuk meminang dan sebagainya, lepas boleh. Baik, masalah kufu kahwin dan mengenalnya. Yang kata kufu sepadan ni apa dia? Dia kata dalam agama. Kata kesepalani dan bermula segala perkara kufu itu di sisi Asy-Syafi'iyah ialah 5. Yang ni huraian ulama. Bukan kata Nabi bagi tahu satu-satu, tak ada. Ulama berdasarkan kepada hadis Nabi yang umum, ulama membuat perincian dia. Dia detailkan. Maksud kata sekufu itu di sisi ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, dia kata ada 5. Yang pertamanya selamat daripada aib nikah. Seperti gila, penyakit kusta ataupun penyakit balak sopak. Laki-laki hak main masuk minang ni, dia ni tak gila. Tak gila, nampak dia okey. Kalau mai duk cakap dengan kita, masuk-masuk mai kat kita, terus bisik kat kita, dia kata ni sebelum saya terlupa Nabi kirim salam tadi. Tak mahu tu. Kita pun tengok dia dari sekali. Tak apa, kita kata duk kira nak potong bagi dia balik. Saya pun jumpa dah hak macam ni jumpa dah. Dia mengajar di satu masjid lah, mengajar satu masjid. Kita tengah duk mengajar, dia duk keliti duk jauh lah. Bila kita angkat muka tengok dia buat tangan dia betul. Tak perlu tengok buat dia ni. Kita pun mengajar pun jadi tak apa nak elok. Tak lagi lagu curi-curi, tengok lagu duk babai ulang lah. Awak dia ni kata doa agak ni waya ke apa. Habis mengajar, pak semua kita pergi minum. Tengah duk minum dia main tengok. Minum seorang tak bagi orang, dia buat begitu. Kita kata boleh melawak dengan ustaz lagu ni ke orang. Kan anak ada orang melawak begitu. Apa cakap okey. Apa nak balik dia dekat kereta, dia main tengah pintu. Kita sebelum terlupa ustaz dia kata tadi Nabi main salam kat ustaz. Jadi lagu ni kalau masuk Minang kita kata tak apa. Kita kata saya tengok bila-bila kita sembang lain. Pasal apa? Dia ada masalah. Macam tu punya masalah, takkan nak bagi anak kita kat dia. Maka agama meletakkan itu sebagai apa? Sebagai aib nikah. Aib dalam nikah, tak boleh dia kata. Yang kedua merdeka. Yang ketiga dia kata dari segi bangsa. Yang keempat dia kata tidak jahat, iaitu maksudnya orang yang beragama dan orang yang baik. Dan yang kelimanya pencarian. Maksudnya ialah maka tiadalah berkufu orang yang berpencarian rendah dengan orang yang berpencarian tinggi. Dia nak abang kata dari segi apa? Dari segi pendapatan. Dari segi pendapatan ni, kalau perempuan ni gaji 10,000, laki-laki gaji 700, tu sama nikahlah dengan dia. Tu sama nikah dengan dia. Pasal apa? Menikah boleh, kendian akan jadi masalah. Agama dia macam tu. Bukan agama melihat duit. Tak, jangan salah faham. Agama melihat masa depan. Agama dia melihat masa depan. Hari ni tak apa, ke depan. Nombor satu, bila jadi selisih, gaduh, perempuan terkeluar perkataan ni.
Dia kata, abang jangan duk atong saya lebih-lebih. Abang tu pun saya tanggung salah abang. Habis kan? Habis laki-laki ni duk tahu mana kita ni. Jadi Islam awal-awal dia tengok benda ni. Dia kata dari segi pencarian, dari segi pendapatan, kalau nampak gaya begitu tak sah. Pasal apa? Ke depan jadi masalah. Masa bercinta semua indah. Perempuan ni masa bercinta gaji dia dah 4,000. Laki-laki gaji 5,000. Masa bercinta. Perempuan ni pun kata dia tak ada masalah. Dia kata yang penting rumah tangga kita bahagia. Dia kata dapat suami tanggungjawab. Masa tu punya cakap macam tu. Dia pergi ke depan tuan-tuan, main anak seorang, main anak dua orang, dia main pelik-pelik. Terkapit bergaduh dia keluar benda ni. Abang dia kata motor abang naik tu pun saya beli. Dia sebut begitu. Bila dia sebut begitu tuan-tuan, kita pun anti main 3 suku. Putih beliung duk tak duk anti main. Leceh, serta dia leceh. Jadi agama ni dia apa? Dia kata sadduz zara'i'. Tutup bang pintu-pintu yang memungkinkan jadi tak elok ke depan. Awal-awal agama tutup. Dia tak mau ke depan esok pergi jadi tak elok. Awal-awal timpang buang daripada pergi menikah yang tidak kufur ni. Seperti laki-laki dia kata menyapu jalan raya. Ni dia buat contoh. Bukan kata nak hina siapa-siapa. Seperti laki-laki kerja sapu jalan raya. Maka tiada kufur ya dengan anak perempuan tukang jahit ni lah. Tukang jahit okey kan? Tapi zaman tu mungkin tukang jahit kaya. Zaman tu. Jadi contoh ni contoh 60 tahun dulu. Kan? Dia kata dan tiada kufur. Maksudnya tidak padan laki-laki tukang jahit dengan anak perawan kepada saudagar. Dia kata. Tukang jahit dia ada kerja tukang jahit nak pergi menikah dengan anak Tan Sri apa anu korporat apa kolong merat apa nama punggah kalau kena itu. Punggah. Kita nak balik rumah Pak Mentua tak boleh. Kita tukang jahit. Boleh dekat kancing sebiji aja. Kan? Nak balik rumah Pak Mentua satu Tan Sri Kolong Merat. Nama tu dia lebih daripada korporat. Kolong Merat. Macam mana wallahu a'lam. Kita pergi rumah dia tengok atas atap rumah helikopter duk parking nombor. Di manakah tempat parking kancil kita? Senang tahu kan orang kaya Malaysia. Kita cakap luar lah, kita cakap luar lagi dahsyat dalam Malaysia. Orang kaya Malaysia ni depa bergerak dengan helikopter tuan-tuan. Di Malaysia ni depa bergerak dengan helikopter. Depa ada personal jet. Orang kaya di Malaysia ni depa bergerak dengan personal jet. Kita cikgu sekolah nak pergi menikah anak dia tu susah. Bukan susah kita. Dia tak susah, kita susah. Kita balik rumah dia, kita jadi nak park kereta pun pibuh kereta depan pintu pagar. Tengok-tengok pintu pagar dia karan. Dia jenis kuak keluar tu. Dia kuak kancil kita tu masuk parit tepi tu. Dia jenis pagar lebu tu. Pagar kuak. Tuan-tuan pernah tengok tak? Oh tuan-tuan. Kita duk sangka pagar dia jenis surung di kiri. Kita pibuh depan rapat lah tu. Tengok-tengok buka-buka dia buka kot tu. Dia kuak kereta kita tu. Jatuh parit tepi. Kena lebu tu rumah Pak Mentua tak balik lah. Tak apa lah. Lepas tu kita kata ke anak dia, hang balik aku tak balik. Rumah tangga apa kalau jadi macam tu? Ini tajuk kita nak baca ni dia bukan, tuan-tuan jangan salah faham kepada Syekh Idris Al-Marbawi, piduk kata dia hina orang kerja macam ni. Orang sapu sampah tak hina tuan-tuan. Dia kerja duit titik peluh rezeki dia halal. Dia lebih baik daripada orang hak masuk ratus-ratus ribu dengan duit haram. Dia lebih baik. Cumanya dia nak bercakap dalam konteks kalau menikah anak orang macam-macam ni ke depan jadi masalah. Maka dia nak habaq yang tu kita kena faham. Dan dia kata tiada berkufuk laki-laki saudagar dengan anak perawan orang alim. Dia kata kawan ni jenis kaki disco, dangdut sampai pukul 1-2 pagi, dangdut dengan macam-macam madu di tangan kananmu, racun di tangan kiri, ku jenis kaki macam ni. Nak balik pergi rumah Pak Mentua tu buruk. Dulu saya dengar satu kaset Allah Yarham Ustaz Fadil Noh. Dia ada satu kaset, dia cerita dulu ni lah, tajuk macam ni lah, cerita menikah anak Tuan Alim ni. Jadi menantu ni jenis kelang kabut punya kaki, pergi menikah anak alim-alim besar ni. Jadi malam pertama ni Ustaz Fadil Noh cerita dulu. Malam pertama dia kata tidur di rumah Pak Mentua orang alim besar ni. Dia ketak dah.
Duk ketak dah dia pasal dia tak biasa bangkit sembahyang subuh. Dia kata itu pak mentua orang aku. Dia kata aku tak sembahyang subuh. Dia takut ni duk abang kat bini dia. Dia kata ni kalau pak hang bangkit hang tengah hang gerak aku nak awal-awal nak tunjuk lah cik ni menantu seorang habis ni. Tak fadil cerita. Mai apa nama pak mentua ni ketuk pintu bilik depan ni. Bilik pengantin malam pertama. Mai ketuk. Otok-otok bunyi dalam bilik ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang dah. Pak mentua ketuk pintu nak tanya pukul apa. Jam dia mati. Tak fadil dia cerita dulu ni kan. Dia tegak lah cerita tu. Kan? Dia kata terlebih. Dia kata kawan mai ketuk pintu nak tanya pukul berapa bangkit bang bertanah saya dalam bilik. Agak dia jadi betul lah. Pasal apa? Pasal kita ni jenis tak sembahyang subuh. Pergi menikah dengan orang jemaah di masjid subuh. Oh kacau. Maka tidak kufur. Saya kata tidak kufur. Benar macam tu. Dan tiada diiktibarkan. Dia kata berkufur pada kaya harta. Dia beritahu. Kufur sebenarnya bukan dilihat pada harta tu. Dia kata. Bukan. Dia kata. Tapi dia nak tengok ke depan. Rumah tangga jadi kacau. Bukan masalah harta tu. Dia kata. Ke depan tu takut jadi kacau. Kerana harta itu dia kata pergi balik. Islam tidak fokus harta tu. Tetapi kalau tak ada harta masalah. Tapi harta tu sendiri Islam ni dia bukan satu benda besar sangat. Kerana harta ni pergi balik. Dia kata makna boleh ada boleh tak ada. Hari ni boleh jadi orang kaya. Tahun depan miskin sampai tak ada apa. Harta sifat dia macam tu. Dan tiada bermegah dengan dia. Harta ni bukan kita nak bermegah-megah oleh orang yang bermalu. Orang yang ada maruah, harta ni bukan kemegahan dia. Bagi orang yang ada bermalu, orang yang ada maruah. Dan orang-orang ahli fikir, orang yang bijak pandai, harta ni bukan keutamaan besar. Harta perlu, tapi bukan itulah segala-galanya. Dia kata. InsyaAllah, dia kata di dalam babun nikah dapat luas lagi bicara tentang bab ni. Dan disebutkan di sini oleh kerana ada kait bertali mali dengan hadis ni tu. Dia kata dia bukan nak cerita bab ni. Bab ni sebab hadis tadi ada sebut, dia cerita sikit. Nak lebih, dia kata pergi baca bab nikah. Dia kata, baik. Masalah, dia kata amal-amal yang afdal dan hadis-hadisnya. Saudaraku, dia kata pada masalah ini ada beberapa amal yang afdal telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadisnya. Di antaranya dia kata an Abi Amr Asy-Syaibani. An Abi Amr Asy-Syaibani anna rajulan qala li Ibni Mas'ud ayyul amal afdal. Diriwayatkan daripada Abi Amr Asy-Syaibani. Seorang laki-laki berkata ia kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya Abdullah, apakah amal yang paling afdal? Ceritalah kepada aku supaya aku boleh amalkan dia." Ini ceritanya. Satu hari ada orang mai jumpa Abdullah bin Mas'ud. Abdullah Mas'ud, orang hebat tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud. Mai jumpa Abdullah bin Mas'ud, dia mai kata, "Ya Abdullah, apa satu benda yang hang pernah dengar daripada Nabi? Yang Nabi kata amalan tu bagus. Hang bak mai kat aku nak buat amal." Dia kata. Qala sa'altu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, sebenarnya sudahlah aku tanya tentang hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak jawab soalan kau ni, dia kata apa? Dia kata soalan hang ni aku pernah tanya soalan ni kepada Nabi. Begitu maksud dia. Sebagaimana sebagaimu tanya aku ini tu dia ada dibuat begitu pula. Maksudnya macam mana hang tanya ni, macam tu aku pernah tanya Nabi. Dia pergi sambung sekali. Jadi sebagaimu tanya aku ini. Begitu. Dia buat pelek orang Bali pula bang. Mu tanya aku, dia rumah pelek mu aku. Mu nak minum air apa? Aku nak minum air kopi. Kan? Jadi lebih orang Bali. Baik, dia kata, aku pernah tanya Nabi, macam mana hang tanya aku ni? Apakah amal paling baik ya Rasulullah? Kata dia, faqala as-salatu ala mawaqitiha. Sabda Nabi, bermula amal yang afdal itu ialah sembahyang awal waktu. Nabi jawab itu dulu. Sembahyang awal waktu itulah yang afdal. Yakni ketika masuk waktu sembahyang, segeralah mengamalkannya. Maka tiadalah sebanyak itu sahaja ditanya, bahkan lebih lagi. Iaitu dia kata, faqultu wa madza ya Rasulullah. Maka kataku, dan apa pula yang afdal amal kemudian daripada sembahyang awal waktu itu ya Rasulullah? Qala
wa birrul walidain. Jawab Nabi SAW, bermula amal yang afdal kemudian daripada sembahyang awal waktu itu ialah buat baik kepada dua ibu bapa. Nabi jawab yang tu pula. Sembahyang awal waktu satu amal paling baik. Yang kedua, buat baik dekat mak bapak. Dia kata. Dan ditanyanya lagi. Kata dia, qultu wa madza ya Rasulullah? Kata aku, apa lagi yang afdal amal kemudian daripada itu ya Rasulullah? Dia tanya lagi, selain daripada sembahyang awal waktu, selain daripada buat baik kepada ibu bapa, apa lagi amal yang baik ya Rasulullah? Qala wal jihadu fi sabilillah. Maka jawab Nabi, bermula amal yang afdal kemudian daripada yang dua tadi ialah jihad fi sabilillah. Nabi jawab lagi tu. Nabi kata nombor 3, jihad fi sabilillah. Itu amal baik. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam beberapa tempat di dalam kitab sahihnya, dan Imam Muslim pada Kitabul Iman dan Kitabul Birri Wassilah di dalam sahihnya juga. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada di dalam Sahih Muslim. Masalah dia kata awal waktu sembahyang dan kelebihannya. Kata At-Tirmizi, dan telah berkata Imam Syafi'i, dan bermula waktu yang pertama daripada sembahyang itulah yang lebih afdal. Masuk waktu tu itulah yang lebih afdal, dia kata. Yakni waktu mula-mula dan waktu pangkal daripada segala waktu itulah yang afdal. Masuk waktu tu, awal-awal tu clear sembahyang. Itu yang baik. Dan setengah daripada barang yang menunjukkan atas afdal pangkal waktu itu, atas yang akhirnya ialah pilihnya Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Yang ini menjadi amalan Nabi, amalan Sayyidina Abu Bakar dan amalan Sayyidina Umar. Tuan-tuan, yang kata Abu Bakar dengan Umar ni, mereka duplicate. Mereka duplicate sebiji macam Nabi buat tu, Abu Bakar dengan Umar buat. Ini yang kata Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ni, Allahu Akbar, tuan-tuan. Tak heranlah turun ayat dalam Quran puji dua orang ni. Ada ayat turun puji Sayyidina Abu Bakar, ada ayat turun puji Sayyidina Umar. Maka tidak heranlah Nabi SAW puji dua orang ni. Kita dah baca bulan lepas gambar di sini. Yang kata Abu Bakar ni apa kelebihan dia, Nabi kata kalau timbang apa semua betul-betul ni. Yang kata Sayyidina Umar ni apa kelebihan dia, Nabi kata Umar ni kalaulah Allah tidak lantik aku menjadi Nabi, Nabi kata nescaya Allah pilih Umar menjadi Nabi. Nabi kata begitu. Mana kita baca tajuk ni? Sini. Bab tentang puji dan orang yang puji dan orang yang kena puji. 50 apa? Kita dah baca tajuk ni. Bagaimana Nabi SAW puji Sayyidina Abu Bakar. Depan-depan Nabi puji. Kalaulah amal seluruh penduduk dunia ni bubuh sebelah, bubuh amal Sayyidina Abu Bakar sebelah, Nabi kata berat amal Sayyidina Abu Bakar. Nabi kata kat Sayyidina Umar pula, kalau Allah tak ambil aku jadi Nabi akhir zaman, pasti Allah pilih Umar. Nabi kata. Ini menunjuk kata dua orang ni dahsyat, tuan-tuan. Dan mereka ni dua-dua ni, Umar, Abu Bakar dan Umar ni exactly mereka duplicate Nabi SAW. Macam mana Nabi buat, macam tu mereka buat. Begitu. Maka tiadalah mereka itu memilih melainkan yang lebih afdal. Hak Nabi kata lebih afdal tu mereka buat, hak lain nak buat. Ni yang kata dua orang sahabat ni. Sebab kita pergi haji, pergi umrah, kita pergi ziarah di Madinah tu, disuruh kita ni bila sampai depan makam Nabi tu, Assalamu alayka ya Rasulullah. Pergi tepi, Assalamu alayka ya Abu Bakar. Langkah pergi tepi sini, Assalamu alayka ya Umar. Kedudukan jenazah tiga-tiga ni duduk pada bau, duduk pada bau, duduk pada bau. Pada bau Nabi SAW, kepala Sayyidina Abu Bakar. Pada bau Sayyidina Abu Bakar, kepala Sayyidina Umar. Duduk susun macam tu. Bila kita pergi tu, kita bagi salam ni, tiga sahabat ni. Istimewa daripada ni, tuan-tuan. Syurga esok kita boleh tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Taala balas atas istimewa daripada ni. Kita tengok, tuan-tuan. Tuan-tuan percaya pada ni, kita akan tengok. Di situ baru, itu dia yang kata Sayyidina Abu Bakar, yang kata Sayyidina Umar.
Mereka ni orang-orang yang hebat. Dan tiadalah ada mereka itu meninggalkan yang lebih baik. Dan adalah mereka itu sembahyang awal waktu. Itu dia masalah. Berbakti kepada dua ibu bapa dan kelebihannya. Saudaraku, dia kata berbuat bakti kepada dua ibu bapa itu besar kelebihannya. Dengan kerana itulah disuruh syarak, disuruh syarak amat-amat agar berbakti kepada dua ibu bapa itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut nama Allah berkapit dengan berbakti kepada dua ibu bapa. Itu dia. Siapa ke forward main dekat email saya baru ni, apa nama, satu PowerPoint presentation cerita tentang Hari Ibu ni lah. Yang Hari Ibu ni menarik juga. Saya baca tu menarik, tapi saya tak apa lah apa dia tulis tu. Dia nak cerita, kata ni ibu ni dalam hidup kita ni, dia cerita. Oh, menyentuh juga. Kita baca daripada satu slide kepada satu slide kepada satu slide tu, baca pandai lah kawan yang hidup atau buat ni. Kita rasa touching. Dia touch hati kita. Dia tengok. Bila kita cari mak kita, bila kita lupa kat dia, itu maksudnya begitu. Bila hang seronok, hang cari siapa? Bila hang sedih, hang cari siapa? Dia panjang, dia punya cerita tu. Bila kita tengok, oh betul. Realiti dunia macam tu. Realiti dunia macam tu. Dia ada waktu kita cari mak kita ni. Dan biasanya kita cari dia pada waktu-waktu sedih, waktu-waktu tak mau nak. Waktu tu kita cari dia. Kemudian ada pula satu orang forward mail dekat saya satu email cerita pasal tiket kapal terbang dengan bapa. Cerita tu pun, ya Allah tuan-tuan, pandailah kawan yang tulis tu. Dia cerita tiket kapal terbang dengan bapa. Cerita dia nampak simple, tapi tuan-tuan baca, di akhir kita baca cerita tu, berasa macam nak pergi rumah mak kita cepat-cepat. Dia jadi begitu tulisan tu. Kemudian ada lagi satu tu, dia buat contoh pula. Contoh, dia kata kita dengan ibu bapa ni macam kita dengan pokok apple. Itu pula satu. Mereka pun macam-macam daripada forward main bagi kita baca. Kan? Bagus tuan-tuan. Benda-benda macam ni kalau forward bagus. Daripada video forward gambar orang tak cukup kain dekat kawan ni, semua tak guna macam tu. Satu sahabat saya duduk kerja kedai jual handphone ni, dia ada abang saya. Saya duduk tempat macam ni ustaz. Kadang-kadang Allah, dia kata belajarlah cerita kat ustaz. Kawan mai dia kata ni, tengok dengan janggut, nampak dengan tanjak masuk, semua cantik. Dia kata telefon dia ada masalah, kita check tengok, oh Allah, gambar tak senonoh punya banyak ustaz. Dia kata dah nampak anda fitnah dah. Dia cakap kat kita ni, budak ni, dia abang dia kata kadang-kadang pening lah ustaz, kita tak tahulah orang dah ni. Dia kata kita tengok langkah main, nampak handphone main-main tangan kita. Dia kata kita nak betul hak kacau dalam handphone dia tu. Tengok, ya Allah, saya tak senonoh ni pun saya tak gamak tengok saja. Itu dia. Nampak tak? Tak sahlah. Kita tak sahlah berpura-pura. Dalam agama ni tak eloklah kalau berpura-pura macam tu. Kita dengan Tuhan kita genuine. Kita genuine dengan Tuhan. Tak mau depan orang satu wayang sebenar kita pun tak mau. Ini cerita dia. Saja sebut benda tu. Jadi kalau ada, malam ni balik padang. Dia dengan tu. Kan? Kalau ada, malam ni balik padang. Terus simpan gambar-gambar macam tu, leceh tuan-tuan. Cukup punya leceh. Baik. Dia kata firman Allah ni yang kata Allah sebut dalam Quran ni nama Allah dengan cerita ibu bapa ni Allah kapit dalam satu ayat. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan telah menghukum oleh Tuhan engkau dengan bahawa tiada menyembah sekalian kamu melainkan Dia. Allah kata wajib atas hangpa semua sembah Allah saja, jangan sembah benda lain. Dan berbaktilah kamu dengan dua ibu bapa akan sebagai kebaktian. Allah sebut dalam satu ayat. Suruh sembah Allah, jangan sembah benda lain. Lepas tu terus ikuti dengan apa? Dengan mak pak ni buat baik. Dia kata begitu. Maka dengarlah firman Allah itu, betapa kasihan dan beratnya suruh Allah supaya berbakti kepada dua ibu bapa. Pertamanya disuruh sembah Allah. Kemudian daripada sempurna menyembah dan ibadah kepada Allah itu, berbaktilah kepada dua ibu bapa akan sebagai bakti yang sebenar-benar nama bakti. Maka tiadalah lebih berat hukum Allah sebagai hukumnya
menyuruh buat bakti kepada dua ibu bapa itu. Kerana dengan dua ibu bapa lah sebab bagi kurnia tuah Allah ke atas anaknya. Itu dia. Hari ibu tuan-tuan kita kena hantar. Walaupun hari ibu ni bukan Nabi suruh, Nabi hari-hari hari ibu. Kalau dalam Islam hari-hari hari ibu. Tapi orang kita ni dia ambil satu hari pun lebih baik daripada tak ada langsung. Satu hari, satu call ke, satu SMS ke, kalau mak pakai handphone, satu SMS ke, tulis apa? Bukan setakat tulis selamat hari ibu. Tulis dalam SMS tu, terima kasih kerana mak melahirkan saya, mak membesarkan saya, mak sayang saya. Tulis apa yang patut-patut. Terima kasih mak, selamat hari ibu. Tentu percaya tak mak ni, dia buka baca tu dia teriak. Teriak tuan-tuan. Ni yang kata mak. Anak hantar macam tu, dia buka baca teriak betul dia tu. Sentuhan kasih anak tu main di hati dia. Kan? Nak cantik lagi pergi beli apa-apa bagi ke dia. Bukan itu harga pengorbanan dia dekat kita, tapi ada ingatan kita dekat dia. Ini benda-benda macam ni dia kata. Iaitu dengan peliharanya daripada kecil. Ni mak ni. Yang kata mak ni, dia kata apa dia? Dia kata pelihara kita daripada kita kecil. Menanggung dua ibu bapa itu beberapa susah dan sengsara. Istimewa lagi lah ibu. Macam mana mak ayah susah bela kita. Kita hari ni ada anak, macam susah kita bela anak. Nak cari duit, nak bagi makan tak susah mana tuan-tuan. Tapi nak jadikan anak kita orang baik ni, Allahu Akbar. Allah yang mengetahui sakit macam mana. Nak jadikan anak kita ni anak yang semayang tak tinggal. Nak jadikan anak kita ni dunia berjaya, dengan hantar tuition, dengan bagi semangat, dengan macam-macam kita buat nak bagi anak kita berjaya dunia. Akhirat kita tak mau lupa. Semayang jangan tinggal. Pesan dia, duduk serumah, cara duduk serumah. Dia dah keluar pergi di lain, dia tak menikah lagi pun kita tak lupa ke dia. Telefon, abang semayang dah lagi. Soalan pertama kita tanya, abang semayang dah lagi? Abang jangan tinggal semayang. Tuan-tuan, apa yang Luqman kata dekat anak dia, ya bunayya aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Benda tu kita ulang ke anak kita. Kita tekan semayang cukup. Abang semayang dah lagi. Kalau bunyi kukak-kukak nak jawab tu, kita tapi semayang dulu. Sekali ayah telefon lain, pergi semayang dulu. Dia kalau kenal dia pergi semayang. Cari dia di call kita. Dia kata semayang dah. Dia kata semayang dah tadi lambat sikit pasal okey kita apa. Tapi jangan tinggal semayang abang. Ayah buka berapa hari nak hidup atas dunia ni. Ayah tak ada esok. Kalau anak-anak tinggal ni bukan anak solat, habis ayah. Ayah tak minta apa ke hangpa, ayah minta hangpa jadi anak yang soleh. Banyak tu kita kata, jangan belajar. Banyak tu kita kata tuan-tuan, dia berkesan dalam hati. Dia berkesan dalam hati. Dia ingat kita tuan-tuan. Kita tak ada esok, lagi dia ingat kita. Bila kita tak ada esok, lagi dia ingat kita. Kalau ada ayah dulu, macam ni. Ini benda macam ni tuan-tuan. Benda sentuhan yang sikit-sikit, tetapi memberi kesan besar pada anak-anak. Inilah agama nak suruh buat benda-benda macam ni. Dia kata istimewa pula mak. Dia kata kalau ayah ni sejam susah hati ke anak, mak ni sehari suntuk dia susah hati ke anak. Ni mak, dia kata. Maka jadilah berbakti kepada dua ibu bapa itu sebesar-besar pahala yang dikurniakan Allah. Dia kata itulah pahala cukup besar. Masalah dia kata berbakti kepada dua ibu bapa dan kaifiat dan cara dia macam mana. Saudaraku, dia kata adalah kaifiat berbakti kepada dua ibu bapa itu tiadalah apa payahnya. Dia kata bukan susah nak buat baik ke mak bapak, iaitu dengar dan ikut kehendak yang tiada menyalahi pada syarak. Satu, dia kata dengar cakap orang tua. Habis dah. Sebahagian daripada susah hati dia hilanglah bila anak dengar cakap dia. Pada perkara yang tidak menyalahi syarak. Lagi mana dia bercakap benda baik, kita kena dengar. Dan perbuat apa-apa yang menyukakan kedua. Kita tahu dia suka apa, buat itu. Dia suka apa? Dia suka kita pergi tunjuk muka ada rumah dia, pergi tunjuk. Anak cantik lagi, dia suka buah anggur tak ada biji, beli, biarlah. Tengok apa dia suka. Begitu. Maka apabila disuruhnya sesuatu, turut dan perbuat.
Dan apabila dia dilarangnya sesuatu, tinggalkan, jangan buat. Dia kata. Tetapi jikalau disuruhnya mengerjakan yang haram, seperti suruh judi, suruh mencuri, suruh supaya jangan sembahyang, ataupun dilarangnya kita buat barang yang disuruh syarak, maka yang demikian itu haram menurut katanya. Ini mak buat gila lah kalau suruh begitu. Tapi ada mak buat yang paksa anak supaya mencuri, ada. Maknanya gila lah. Mak sebenar, pak sebenar tak suruh anak dia. Walaupun dia jahat, dia tak mahu anak dia jahat. Itu sebenar ibu bapa. Walaupun dia jahat, dia tak bagi anak dia jahat. Dia balik daripada menyamun mencuri, dia balik mai, dia tengok anak dia duduk tidur, dia pergi urung kepala, dia teriak. Dia ingat dalam hati dia, hampa jangan jadi macam ayah. Nampak? Ada lagi sifat bapa tu ada lagi ke dia, walaupun dia lebih mirip kepada ayah bapa. Tapi dia ada lagi sifat bapa tu. Jangan anak ikut dia. Dia jahat, dia kata, tapi hampa jangan ikut. Tu ada lagi. Kalau sampai suruh anak pergi buat jahat ni, gila lah. Itu cerita dia. Baik, bahkan dia kata turut sebarang yang tiada ditegah syarak juga. Hak mana yang agama tak larang, dia suruh kita kena buat. Dan maulah pelihara dua ibu bapa itu, ditolong kerjanya, disukakan hatinya, imam memberi nafkahnya, atau memeliharakan rumah tangganya, atau membawa makan minumnya. Tengok apa kita boleh buat. Kita tak ada masa lebih nak tidur dengan dia. Kita ada duit lebih sikit, ambil satu orang gaji manakah, hendak pergi bagi khidmat di rumah dia. Bagi. Maknanya ada budak ni meringankan dia. Itu satu sumbangan. Kita jenis apa, bini kita jenis pandai masak. Masak apa gulai ketam contoh. Masak apa kali lebih sikit, dia hantar spirit di rumah dia. Benda-benda macam ni dia kata, benda sikit-sikit ni, tetapi mencuri hati dia. Mencuri hati dia, dia kata. Dan memelihara akan sakit demamnya. Orang tua biasa kita orang muda dulu kena sakit, orang tua lebih lagi lah sakit demam. Dan jikalau kafir keduanya sekalipun, walaupun anak ni masuk Islam, pak masih lagi kafir, dengar sakit demam pergi. Tuan-tuan di sini korang, kalau dia belah Penang, belah island, belah pulau, kalau mengajar benda-benda macam ni, tak ada macam apa. Cina ada, India ada yang hak masuk Islam ni. Tanya-tanya doktor, tanya-tanya engineer Kelang Motorola, tanya-tanya profesional, babi-babi masuk Islam. Bila dia dengar tajuk-tajuk macam ni, mai tanya, mai assalamualaikum ustaz, saya perkenal diri dia, doktor apa, saya nak tanya ustaz satu. Dia kata baru ni mak saya mati. Dia kata mak saya belum Islam, dia mati tidak Islam. Dia kata bolehkah saya pergi matahari ke bumi dia? Dia tanya. Kita kata boleh, tak ada masalah. Tapi ada orang cakap sama saya tak boleh. Kita kata boleh, tak ada masalah. Pergi boleh, jangan terlibat dalam upacara agama saya. Dia buat semayang, duk pusing tintong-tintong tu tak mau terlibat. Pergi ziarah mayat, pergi masa ke bumi dia, tidak salah. Agama tidak sezalim itu memisahkan anak daripada mak bapak dia. Walaupun mak bapak dia bukan Islam, mak dia bapak dia. Islam tak pisah sampai ke situ. Dia suruh juga berbuat baik kepada ibu bapa sekalipun keduanya itu kafir ni, dia kata di sini. Dan jika sudah tua keduanya, maka jangan lugu dan jemu daripada memeliharanya oleh kerana tuanya. Ini ujian. Terus bukan kata mak bapak kita sendiri pun tuan-tuan, kalau boleh minta dekat Tuhan, minta ya Allah, tak maulah kalau nak kita hidup sampai macam tu, tak maulah. Pasal apa? Ujian dekat kita, ujian dekat anak kita. Taruh kita sampai jadi tua, nyanyuk, kencing, bokai sampai jadi lulu. Anak ada boleh jaga, jadi tak mau jaga. Ujian. Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat main ujian sampai macam tu. Hari ni dia bagi mak bapak kita macam tu, kita tak teruji. Kita tak sanggup nak pergi, nak dukung dia masuk pancok, nak basuh dia, nak saat lagi dia kencing daripada bangku tu, dia nak berjalan main lantai rumah habis yang kencing, nak duduk ceruk basuh, nak saat lagi nak berjalan, duduk pijak, nak pergi semayang, nak buang, nak kena basuh, dia kencing, kita bawa dia naik kereta kita, dia kencing nanti kereta kita pula. Kalau tak tahan ujian kesabaran tuan-tuan, dia maki bapak dia. Na'udzubillah. Ujian.
Kita kena uji dengan pak tua. Esok kita tua, anak kita kena uji dengan kita pula. Dunia ni dia bulat. Dia pusing-pusing, dia duduk main cerita tu. Dia duduk main. Hari ni kita fed up dengan ayah kita, esok anak kita fed up dengan kita. Kita maukah anak kita fed up kat kita? Macam mana kita fed up kat dia? Bila dia pusing macam ni, tuan-tuan, kacau. Dan dia kata tiada kekuasaannya, bahkan tanggung akan keduanya. Dan jikalau banyak rumut rangatnya dan suruh sarahnya sekalipun, dan janganlah sekali-kali masamkan muka dan tak suka akan suruhnya itu. Bila tua ni dia rumut dia cukup banyak ni. Dia saat lagi dia peletiak kita, saat lagi dia semua tu ujian kat kita. Tuan-tuan, ni kita duk jumpa hari-hari dalam hidup kita. Minta ya Allah, janganlah kita teruji dengan benda yang macam ni. Sehinggalah dia kata, jangan berkata isyaratkan, dia kata akan panas hati kita kepada dia. Keluh kesah akan suruhnya dan rumut rangatnya itu. Sebagaimana firman Allah, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, jika sehabis tua di sisi engkau, yakni di dalam pelihara engkau salah seorang daripada keduanya, yakni ibu bapa itu, kalau kita ditakdirkan ada mak bapak tua duduk dalam peliharaan kita, maka janganlah kata ataupun bagi keduanya, dengan kerana keluh kesah kamu memeliharanya itu, ataupun kerana rumut hangatnya itu, ataupun kerana busuk hancingnya itu, maka janganlah engkau tanggung herdik akan keduanya. Dan hendaklah kamu katakan, yang ni kamu cakap dengan keduanya akan cakap yang melia-melia dan cakap yang manis-manis, yang mengambil hatinya dan menyenangkan nafsunya. Tujuh. Lepas tu tengok dia kencing bukai, kita riau. Ayah ni tak arti bahasa kan? Dia main. Dah habang berapa kali dah, kalau berasa nak kencing habang, janganlah duk buat lagu ni. Dia buat lagu tu. Orang tua ni umur 90 lebih tu. Takut dengar. Takut apa? Takut dia pulih hidup mai balik kat dia. Takut dia pulih balik esok mai kat dia. Tak mau baik. Sehingga sukacita ia dengan engkau. Tak apalah, lagu mana pun lah kita kata kencing pula angkat. Tuan-tuan, ini takut cerita pasal ujian nak pergi perang jihad sabilillah apa tinggi sangat, tuan-tuan. Ni ujian ni pun kita dah tomai dah. Baik, dia kata maka nantilah insya-Allah, dia kata di dalam bab-bab albir wasilah, berapa banyak masalah lagi dia nanti ramai. Nampak tak? Kalau kita ada tu semangat nak pergi jaga tu, bini kita tak mau. Tu pun ada. Kita ni nak jaga mak bapak ni, bini tak mau. Ajak pergi pun dia tak mau pergi dah. Pergi pun dia buat muka masa duduk tunggu ajak balik awal, mampu kita. Jangan juga dia main ni segenap penjuru dia nanti main ujian dekat kita. Dia main macam-macam. Betul. Masalah dia kata perang sabilillah apa kelebihannya. Wallahu a'lam bishawab. Lepas ni insya-Allah kita masuk bab majaa fi sahwi an waqti salatil 'asr. Ini yang kita sebut sikit tadi ni. Cerita apa? Bab yang datang pada menyatakan lupa daripada waktu sembahyang asar. Sembahyang asar terlupa. Ada jadi ya tuan? Banyak tu jadi. Asar terlupa. Dia boleh duk ingat kata sembahyang dah, padahal tak sembahyang lagi apa. Dia ingat, dia duk rasa kata sembahyang dah. Padahal tak sembahyang lagi. Bukan kata kalut. Kalau kalut telah lah, balik pejabat keluar pun pukul 5.30 duk canggah nak balik main ke rumah apa semua, kena jam jambatan Pulau Pinang pula. Habis-habis jambatan tu dah pukul 7.20 dah. Maghrib dah nak masuk sikit lagi, asar tak sembahyang lagi. Dua pederai pergi pula sampai dekat tengok bang maghrib dah. Tak sembahyang asar dah lagi. Satu. Yang tu punca dia apa? Punca pasal kita yang duk tarik masa. Kita duk tarik masa, kita kena. Hak terlupa langsung ni. Terlupa langsung. Kerana duk kalut apa akan dekat nak raya ni. Kalut pergi duk beli barang, kain baju raya, anak-anak lah apa. Tentu dengan abang lah. Maghrib dah. Aku sembahyang asar dah lagi. Baru duk tanya. Aku sembahyang asar dah lagi. Tanya bini kita sembahyang asar dah lagi. Bini pun kita serupa. Tak sembahyang. Satu kereta tak sembahyang.
Oh kacau. Tajuk yang akan datang dia kata fi sahwi an waqti salatil asr. Terlupa dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sekali berlaku pada Nabi. Nabi terlupa, bukan kerana lalai Nabi, tapi kerana nak jadikan pengajaran kepada umat di kemudian hari. Kerana yang kedua, kerana nak tunjukkan kata Nabi itu manusia yang tak terlepas daripada kadang-kadang terlupa. Betul. Kemudian dia fi ta'jil as-salah idza akharaha al-imam. Cerita dia kalau sekiranya imam ini melewat-lewatkan sembahyang, boleh tak boleh kita sembahyang dulu? Imam melewat-lewatkan sembahyang, boleh tak boleh kita sembahyang dulu? Jenis masjid tak ada imam pengganti, tak ada imam pelapis, imam seorang tu aja. Bang dah habis lama dah duduk tengok jalan, tak nampak main dia. Saat lagi kita sembahyang dulu, dia berbaik dah. Sembahyang tak tunggu dia main. Kan ada di beberapa tempat dulu jadi beritahu jenis macam ni. Saat lagi nak buat tahlil, nak buat apa, nak kena dia. Nak kena dia tu ila hadratin Nabi tu, nak kena dia. Kalau orang lain ambil alih, dia sampai tu la ilaha illallah la ilallah pun nak betul dia. Marah saya tak tunggu dia. Satu masjid ketang habis. Satu masjid dia pakai ketang habis. Itulah kata tadi, tunggu apa tak mau tunggu balik lah kata. Sampai jadi lagu tu ada. Boh nasi setalam boh lok lebih 3 betul. Nabi hantar nak pujuk balik. Pergi hantar pang ubat pintu. Mau ada juga jenis macam ni, ada juga. Na'udzubillah. Kita tak maulah kalau ditakdirkan benda tu mai kat kita tak mau macam tu. Belakang dah ada. Aku ada, aku naik, aku tak ada. Siapa yang ni naik? Jalan. Tajuk ni dia kata fi ta'jil as-salah idza akhara al-imam. Kalau imam dok buat takhiyat macam tu, boleh tak dia kita semayang dulu. Dan kita nak semayang dulu tu, adakah kita semayang seorang dulu ataupun kita form satu jemaah semayang dulu. Dan kalau kita semayang seorang dulu, duk sat lagi imam main, orang semayang jemaah, boleh tak boleh kita join pula jemaah tu dalam tajuk yang akan datang. Nampak kan? Ini dia cerita benda-benda macam ni, benda dalam hari-hari hidup kita. Tapi kita tak tahu, maka kita jadi macam kita lah ni. Kemudian dia main fi naum anis salat. Cerita Syekh ni tidur sampai terlepas waktu sembahyang. Dia tidur sampai terlepas waktu sembahyang. Sama ada tidur ni berlaku dalam sembahyang subuh. Malam ni duduk kelam kabut nak habis kerja pejabat apa-apa, tuntang sampai pukul 3.30 baru siap semua, tutup masuk beg apa semua, barulah pergi bersih-bersih diri, tidur 7.30 baru jaga. Subuh dah lepas. Apa hal orang macam ni? Dia kata, dia tak semayang bukan kerana tak mau semayang, tapi kerana naum, kerana tidur tu drag dia pergi bagi tak semayang. Ataupun jenis orang yang dia tidur sebelum masuk waktu zuhur, dia tidur sungguh, mengkit bangsa. Zuhur tak semayang tu. Bagi bang kelam kabut, dia habis ayat semayang apa semua, Allahu akbar. Habis semayang, bini kata abang semayang apa? Semayang long apa? Dia kata dah hasak dah. Buat terkejut. Apa hal ni yang tidur sebelum masuk waktu zuhur dia dah tidur, sehinggalah luput waktu zuhur baru dia jaga. Apa hal orang macam ni? Dan dia mengambil kira faktor sengaja ataupun tak sengaja. Dia mengambil kira dan benda ni dibincangkan insya-Allah. Dan seterusnya tajuk-tajuk yang kalau tuan-tuan tak main rugi. Kan? Kalau tuan-tuan tak main rugi. Pasal apa? Dia menyentuh tentang ibadat kita sehari-hari. Balik kepada hak mula saya sebut tadi, kita teringin nak semayang macam mana yang Nabi bagi tahu dalam hadis sembahyang Nabi macam mana. Mudah-mudahan Allah bagi kelapangan dekat kita boleh main insya-Allah. Wallahu a'lam. Bulan depan tuan-tuan, kuliah hanya ada 3 insya-Allah. Ada 3 di Taman Brown, Pulau Pinang, di Masjid Badawi, Kepala Batai, dan di Masjid ni, di Masjid Padang Pemusuh. Di masjid lain semua kuliah kita ditangguhkan. Wallah. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك
فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.